So pada hari ini kita akan masuk topik yang pertama untuk tingkatan 5, iaitu tajuknya ialah redox. Okey, jadi oleh kerana kita dalam keadaan yang PKP ini, so cikgu akan mengajar melalui video ini sebagai media untuk PDPR kita. Semoga kamu boleh belajar melalui video ini untuk kimia pada tahun ini sebelum kita dapat bersemuka. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, kamu hendaklah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tindak balas redox. Okey, kalau tengok punya adik ialah redox. Okey, redox ini adalah combination ataupun gabungan di antara dua proses, iaitu di sini. Okey, iaitu kita ada reduction. Yang ini adalah, kalau bahasa Inggerisnya adalah reduction. Ni adalah oxidation. Saya tukar kepada bahasa Melayu. Yang ini reduction. Okey, ataupun bahasa Melayunya ialah pengoksidaan. Manakala ox ini adalah oxidation. Dalam bahasa Melayunya ialah terbalik. Okay, reduction adalah penurunan, manakala oxidation adalah pengoksidaan. Okey, maka terjemahan kepada redox ialah proses penurunan dan pengoksidaan yang berlaku secara serentak. Okey, maksudnya dalam satu proses, dalam satu tindak balas, dia ada dua. Okey, tindak balas itu berlaku secara serentak bersama-sama, iaitu penurunan dan juga pengoksidaan. Itu maksud redox. Okey, seharusnya pelajar tahu apa yang dimaksudkan dengan pengoksidaan dan apa yang dimaksudkan dengan penurunan. Okey, walaupun kita dah tahu bahawa redox ini adalah dua proses, iaitu pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak, tetapi kita perlu tahu bahawa bahan mana yang mengalami pengoksidaan dan bahan mana yang telah mengalami penurunan melalui beberapa perkara. Okey, kita ada 4 term ataupun 4 aspek yang boleh kita lihat untuk menggambarkan bahawa tindak balas itu adalah pengoksidaan ataupun tindak balas itu penurunan. Saya akan terangkan satu persatu. Saya akan terangkan pengoksidaan dahulu, lepas tu kita buat penurunan. Kita kita jelaskan kepada 4 ciri tersebut. Lepas tu nanti kita akan rangkumkan sekali. Baik. Yang pertama adalah tindak balas pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, bagaimana pengoksidaan? Proses pengoksidaan ini dapat dikenal pasti. Okey, melalui 4 ciri. Okey, 4 aspek. Yang pertama ialah oksigen. Oksigen. Yang kedua ialah hidrogen. Yang ketiga ialah elektron. Dan yang keempat adalah nombor pengoksidaan. Okey, ini adalah 4 aspek yang kita boleh lihat dalam suatu tindak balas untuk menentukan bahawa bahan itu telah mengalami pengoksidaan ataupun penurunan. Okey, kita lihat dahulu untuk apa aspek pengoksidaan ini. 4 aspek untuk kita tentukan bahawa tindak balas itu adalah tindak balas pengoksidaan. Yang pertama, kalau oksigen, okey, ia mengalami pertambahan oksigen. Okey, contoh kat sini saya bagi contoh. Mg plus O2 menghasilkan MgO. Okey, dua sini sebagai imbangan. Okey, kita boleh nampak bahawa magnesium di sini tidak ada oksigen. Tetapi selepas tindak balas dia berlaku pertambahan oksigen. Okey, jika berlaku pertambahan oksigen, maka kita boleh katakan bahawa magnesium telah mengalami proses pengoksidaan. Jelas? Okey, yang kedua,
Yang kedua adalah aspek hidrogen. Dalam aspek hidrogen, okey, berlakunya kehilangan hidrogen. Okey, contoh kita bagi HI, hidrogen iodide, tambahkan dengan bromin menghasilkan hidrogen bromida campur iodin. Keimbangan dia dua sini dan dua sini. Okey, apa yang pelajar-pelajar boleh nampak bahawa di sini iodin mempunyai hidrogen. Tetapi selepas tindak balas berlaku, okey, iodin telah pun kehilangan hidrogen. Okey, kehilangan hidrogen oleh iodin ia menyebabkan kita boleh kata bahan ini ataupun hidrogen iodida telah pun mengalami proses pengoksidaan. Okey, yang ketiga adalah ciri elektron. Okey, kita akan nampak kehilangan elektron ataupun derma elektron. Maknanya elektron didermakan. Okey, contoh saya ambil zinc menghasilkan Zn 2 positif tambah 2 elektron. Nampak? Di sini telah pun berlaku kehilangan elektron ataupun elektron telah didermakan oleh atom zinc. Maka kita bagi tahu bahawa bila dia dah hilang elektron, maka zinc boleh dikatakan telah mengalami proses pengoksidaan. Okey, dan yang keempat adalah nombor pengoksidaan. Kita lihat kepada pertambahan nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan. Okey, bagaimana? Okey, bagaimana nak menentukan nombor pengoksidaan? Saya akan ajar selepas ini. Kita tengok dulu contohnya. Contoh Zn campur CuSO4 menghasilkan ZnSO4 tambah Cu. Okey, nombor pengoksidaan zinc sekarang ini adalah kosong. Manakala nombor pengoksidaan zinc di sebelah hasil ialah positif 2. Maka kita boleh mengatakan bahawa zinc telah pun mengalami proses pengoksidaan kerana nombor pengoksidaannya telah pun bertambah daripada kosong kepada positif 2. Maka empat ciri-ciri ini digunakan untuk menentukan sama ada tindak balas itu adalah pengoksidaan ataupun tindak balas itu adalah penurunan. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada tindak balas penurunan. Okey, saya tunjuk contoh untuk penurunan. Okey, penurunan ya. Okey, dia ciri dia masih sama menggunakan empat ciri ini, tetapi kita ada ubah sesuai sikitlah. Okey, saya tahu. Okey, kita nak tentukan tindak balas penurunan. Okey, tindak balas penurunan. Okey, bagaimana kita nak tentukan tindak balas penurunan? Sama seperti pengoksidaan tadi, kita juga melibatkan empat ciri. Okey, iaitu oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Maka sekali lagi kita gunakan empat ciri ini, cuma dia punya term tu akan jadi terbalik daripada pengoksidaan. Kalau tadi oksigen dia mengalami kehilangan oksigen. Kehilangan oksigen. Contoh, CuO tambah hidrogen menjadi Cu plus H2O. Di sini kita boleh nampak bahawa kupron oksida pada asalnya mempunyai oksigen, tetapi selepas tindak balas berlaku, dia telah pun mengalami kehilangan oksigen. Maka tindak balas yang berlaku kepada kupron oksida adalah penurunan. Yang kedua adalah hidrogen. Ciri hidrogen. Apa yang berlaku ialah pertambahan hidrogen. Contohnya adalah katakan kita ada
H2S campur dengan Cl2 hasilkan S campur HCl. Okey, dua sini. Okey. Kalau kita nampak kat sini, kat mana berlakunya pertambahan bagi hidrogen? Ya, untuk klorin. Nampak tak? Klorin dekat sini pada asalnya dia tidak ada hidrogen. Tetapi selepas tindak mana berlakunya pertambahan hidrogen, maka kita boleh katakan klorin telah pun mengalami penurunan kerana berlaku pertambahan hidrogen. Okey, seterusnya untuk term elektron. Okey, di sini kita akan tengok berlakunya pertambahan elektron ataupun penerimaan elektron. Okey, bagaimana penerimaan elektron? Contohnya ialah Cu2 positif tambah 2E menjadi Cu. Okey, di sini kita nampak bahawa ion kuprum telah pun menerima elektron. Maka apabila dia menerima elektron, maka kita katakan ion Cu telah pun mengalami penurunan. Okey, baik. Yang keempat, nombor pengoksidaan. Okey, dalam term ataupun ciri nombor pengoksidaan, kita akan lihat pengurangan nombor pengoksidaan. Okey, contohnya kita ada contoh yang macam tadi juga lah. Mg campur CuSO4 menghasilkan MgSO4 tambah Cu. Okey, kita tengok nombor penguasaan kuprum di sini adalah positif 2. Okey, di sini adalah kosong. Okey, kalau kita nampak ialah kuprum sulfat telah pun mengalami penurunan kerana nombor pengoksidaannya telah pun berkurangan daripada positif 2 kepada kosong. Jadi ini adalah cara untuk kita mentakdirkan pengoksidaan dan juga penurunan. Okey, saya rasa kamu jelas memahami konsep ini. Tetapi nampak macam banyak. Ada 4 ciri untuk penurunan, 4 ciri untuk pengoksidaan. Okey, macam susahnya cikgu nak hafal. Sebenarnya tidak susah. Cikgu dah fikirkan, dah lama cikgu membuat formula ini. Cikgu akan bagi formula macam mana kamu nak ingat dengan mudah. Okey, cikgu padam bagi formula. Formulanya kita panggil sebagai Ciffe redox. Ciffe redox. Okey. Kamu tengok sekali pun saya rasa kamu boleh faham. Okey, yang pertama OH. Okey, kita buat kotak macam ni. Ini kotak dia. Okey, di sebelah sini kiri ni adalah proses pengoksidaan. Sebelah dia ialah penurunan. Tak susah je sebab dia ada dua proses saja, pengoksidaan dan penurunan. Okey, di sini kita letak tambah, tolak, tambah, dan di sini tolak, tambah, tolak. Okey, so macam ni saja. Kamu nak kenal pengoksidaan penurunan, sangat mudah. Okey, macam ni. Cikgu ajar cara menggunakan Ciffe redox ni. Kalau berlaku pertambahan oksigen, maka dia adalah pengoksidaan. Berlaku kehilangan hidrogen, dia adalah pengoksidaan. Kehilangan elektron ataupun penerimaan elektron, dia adalah pengoksidaan. Okey, pertambahan nombor pengoksidaan, jadi dia adalah pengoksidaan. Untuk proses penurunan adalah sebaliknya. Kehilangan oksigen adalah penurunan. Pertambahan hidrogen adalah penurunan. Pertambahan elektron ataupun penerimaan elektron adalah penurunan. Ataupun pengurangan nombor pengoksidaan juga adalah penurunan. Maka Ciffe ini telah pun merumuskan bagaimana kamu boleh menentukan pengoksidaan ataupun penurunan dengan cara yang mudah. Okey, cikgu harap formula ini boleh membantu kamu memahami dengan lebih mudah. Okey, baik. Sekarang cikgu akan ajarkan kamu bagaimana untuk menentukan nombor pengoksidaan. Okey, sebab nombor pengoksidaan ini ada yang perlu dikira, ada yang kita boleh dapatkan dari segi
apabila kita melihat kepada cas bagi ion. Okey, yang pertama, okey, menentukan nombor pengoksidaan. Okey, yang pertama, jika kamu tengok, okey, kalau kamu nak menentukan nombor pengoksidaan ada 3 lah. Yang pertama sekali, apa yang berlaku kalau bahan itu berada dalam keadaan atom. Contoh, okey, atom, contoh kita ada katakan O, atom kan seorang-seorang. Satu elemen saja, satu unsur. O, nitrogen, hidrogen, magnesium, klorin, zinc. Apa sahaja unsur yang berada dalam keadaan atom, maka nombor pengoksidaannya bersamaan dengan kosong. Okey. Yang kedua, kalau dia dalam satu bahan itu wujud dalam keadaan molekul. Tetapi molekul unsur sama. Apa maksudnya molekul unsur sama? Molekul adalah, biasalah kan, molekul apabila dia lebih daripada satu atom. Tapi unsur sama maksudnya unsur yang membentuk molekul tersebut adalah unsur yang sama. Contoh Cl2. Cl2 adalah molekul tetapi unsurnya sama. Okey, hidrogen, H2, nitrogen. Bezakan dengan atas ni. Atas ni atom sebab seorang-seorang ada satu unsur saja, yang ni lebih daripada satu unsur tetapi unsur tu masih sama. Okey, apa lagi? Contoh Br2, O2 dan seumpama dengan inilah, maka nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Okey. Yang ketiga, kalau dia sebatian. Okey. Kalau dia sebatian ion ataupun sebatian kovalen, dia ada nombor pengoksidaan yang tersendiri. Biasanya untuk sebatian, nombor pengoksidaan diambil daripada cas bagi ion. Okey. Yang ni lah yang ada kadang-kadang kena kira. Tetapi kalau ion-ion yang kamu dah ingat, tak perlu kira lah. Contohnya CuO, kuprum 2 oksida. So, apakah nombor pengoksidaan bagi kuprum dan oksigen? Jadi, kita tahu kuprum casnya adalah Cu2 positif. Ni kan? Okey, manakala oksigen ialah O2 negatif. Maka cas ini akan mewakili dia punya nombor pengoksidaan. Jadi orang kata, apakah nombor pengoksidaan bagi kuprum? Kuprum adalah positif 2. Manakala oksigen ialah negatif 2. Okey, penulisan nombor pengoksidaan positif dan negatif ini wajib diletakkan di hadapan. Okey, wajib ada. Macam kalau matematik kita tak wajib letak positif, tapi nombor pengoksidaan wajib diletakkan tanda positif. Negatif ni macam biasa wajib diletakkan. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Katakan NaCl. Okey, berapa nombor pengoksidaan bagi Na? Berapa nombor pengoksidaan bagi Cl? Okey, seperti yang kamu tahu, nombor pengoksidaan cas bagi natrium adalah Na positif. Maka jawapannya ialah positif 1. Dan ion bagi klorid ion ataupun ion klorida ni Cl negatif. Maka jawapannya ialah negatif 1. Mudah bukan? Okey, bagaimana kalau kita mendapat soalan yang sebegini? Di mana cikgu nak tulis? Okey, sini. Okey. Katakan kamu dapat soalan yang sebegini. CuSO4. Okey. Kau tengok kepada kuprum sulfat, kamu tahu bahawa kuprum ini kamu boleh dapat dia punya nombor pengoksidaan sebab kamu ingat dia punya cas Cu2 positif. Maka nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Okey, dah dapat kan? Okay, S kamu tahu tak dia punya ion dia S untuk sulfur? Tak tahu kan? Tak tahu. Bila tak tahu, kamu jadikan dia sebagai X. Sebab tak tahu. Okey, manakala O ini kamu tahu. O ini dia O2 negatif. Maka nombor pengoksidaannya adalah negatif 2. Okey,
jadi kamu boleh mengira nombor penguasidaan bagi sulfur ini dengan mendapatkan nilai X. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat persamaan matematik. Okey, jadi kamu akan dapat positif 2 tambah, ni tambah, siung X ni kena tambah. Tambahkan dengan X, tambahkan dengan, ni, O ada 4 didarabkan dengan negatif 2. Bersamaan dengan kosong. Sebab jumlahnya akan jadi kosong. Okey, jadi kamu akan dapat, berapa ni? Positif 2 tambah X, tolak, ni darab ni. Ni darab ya. Takut terkeliru nanti. 4 darab darab. Jadi dapat negatif 8 sama dengan kosong. Jadi X tolak 6 sama dengan kosong. X sama dengan positif 6. Maka jawapan ini, positif 6 ini adalah merujuk kepada nombor pengoksidaan bagi sulfur. Okey? Okey. Ini satu contoh. Bagaimana pula kalau soalan dia macam ni? Okey, soalan dia macam ni. MnO4 negatif. Dia ada tanda negatif ni. Dia ada ion manganat. Okey, kalau kamu tengok, kamu tahu tak berapa nombor penguasian bagi Mn mangan? Tak tahu. Jadi kamu kekalkan sebagai X. Manakala O kamu tahu kan? Sebab tahu O 2 negatif, maka O ini negatif 2. Macam tadi juga kita buat satu persamaan matematik. X, okey, tambah O ada 4 kamu darabkan dengan negatif 2. Okey, jawapan dia kalau yang tadi kosong, tapi yang ni bukan kosong. Kamu tengok cas apa yang berada di atas ni. Kalau tak ada apa-apa, sama dengan kosong. Kalau ada negatif, maka negatif 1. So, kamu akan dapat X tolak 8 sama dengan negatif 1. X sama dengan positif 7. Maka, positif 7 ini adalah nombor pengoksidaan bagi mangan. Okey? Jadi, kamu dah dapat dah dia punya nombor pengoksidaan. Kalau bentuk yang ion macam ni dan bentuk yang sebatian yang tidak ada charge. Jadi kamu boleh nampak kedua-dua cara untuk mengira nombor pengoksidaan. So ingat ada 3 cara untuk menentukan nombor pengoksidaan. Maka ini adalah kaedah yang digunakan. Okey, untuk kamu tentukan nombor pengoksidaan bagi setiap unsur. Selepas ini saya akan bagikan kamu beberapa soalan untuk menentukan kamu faham ataupun tidak.